Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam Akhbar The Star telah melaporkan yang Muhyiddin Yassin dititah menghadap SPRM untuk menjelaskan 300 juta ringgit yang telah dijumpa di dalam akaun bank Parti Bersatu. Sebelum itu, Anwar Ibrahim telah mengumumkan yang SPRM telah membeku atau merampas akaun bank Parti Bersatu dan telah jumpa 300 juta ringgit di dalam akaun bank tersebut. Di mana Parti Bersatu dapat duit begini banyak? Anwar tanya. Hari ini Muhyiddin Yassin telah memberitahu bahawasanya dia dipanggil oleh SPRM sebagai saksi, bukan sebagai suspek. Bermaknanya, siasatan SPRM bukanlah terhadap salah laku atau jenayah yang dilakukan oleh Muhyiddin, tapi hanya nak mengambil keterangan atas beberapa isu. Dan di dalam video saya semalam, saya telah pun bercerita tentang apa isu yang SPRM nak bincang. Sebelum ini, geng anti Perikatan Nasional telah bagi tahu yang 10 kontraktor telah memberi rasuah atau kickback kepada Bersatu atas projek yang mereka terima. Dan mengikut mereka, 10 kontraktor tersebut telah membayar sebanyak 3.5 bilion kepada Parti Bersatu. Sekarang dia orang kata bukan 3.5 bilion tapi 300 juta pula. Maknanya lebih kurang 30 juta satu kontraktor pro rata. Tetapi SPRM menyoal Muhyiddin tentang 54 kontraktor, bukan 10 kontraktor. Dan tak timbul pun isu 3.5 bilion ke 300 juta ke kickback ataupun rasuah yang syarikat-syarikat ni dikatakan memberi kepada Parti Pribumi Bersatu. Now, 54 kontraktor tersebut, senarai yang telah diberi kepada Muhyiddin ialah kontraktor-kontraktor yang telah diberi projek oleh Kementerian Kewangan, bukan oleh Jabatan Perdana Menteri. Dan kontrak tersebut atau kontraktor yang dipilih untuk menerima kontrak tersebut dipilih oleh Kementerian Kewangan dan diberi kepada Kabinet untuk kelulusan Kabinet. Jadi bermaknanya collective responsibility oleh Kabinet. Dan walaupun mereka nak serah kepada menteri Perdana Menteri atau Jabatan Perdana Menteri untuk menentukan atau untuk memilih, Muhyiddin reject. Muhyiddin tak mau. Muhyiddin kata biar Menteri Kewangan atau Kementerian Kewangan saja yang selesai perkara ini, dan Muhyiddin tidak mengarah Menteri Kewangan atau Kementerian Kewangan untuk beri kepada sesiapa. Ini budi bicara Menteri Kewangan dan bawa ke Kabinet untuk kelulusan Kabinet. Jadi Muhyiddin Yassin boleh dikatakan cuci tangan, tak mau terlibat di dalam isu anugerah kontrak ataupun memberi kontrak kepada mana-mana kontraktor. So, apa yang diberitahu laporan Akhbar The Star ataupun pengumuman Anwar Ibrahim tu tak tepat. Very off. Dan laporan The Star ataupun kenyataan Anwar Ibrahim memberi gambaran yang Muhyiddin Yassin telah melakukan satu jenayah. Jenayah melibatkan rasuah. Tapi sekarang ni fokus penyiasatan SPRM bukan kepada Muhyiddin, tapi nak tahu
siapa membuat keputusan untuk beri kontrak kepada 54 kontraktor, 54 kontraktor, whose decision, dan kenapa mereka diberi. Jadi Muhyiddin kata ini keputusan Menteri Kewangan, iaitu masa itulah Menteri Kewangan yang sekarang masih duduk dalam kabinet Anwar Ibrahim, iaitu Tengku Zafrul. Dan Tengku Zafrul semalam telah dilantik sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi ataupun ahli MKT UMNO. So he's sitting in UMNO's inner circle sekarang ni. Dan maknanya dia sudah power lah, lebih power dari dulu. So SPRM perlulah menyoal Tengku Zafrul, dan dikatakan ini akan dibuat tidak lama lagi, mungkin sehari dua ke hari Senin ni, tak tahulah. Tapi Tengku Zafrul akan dipanggil untuk keterangan dia diambil, dan dia akan disuruh explain, jelaskan 54 kontraktor yang dapat kontrak di bawah bantuan kerajaan. Ini skim di mana kontraktor-kontraktor yang menghadapi masalah kerana COVID, yang kemungkinan akan bankrupt kerana perniagaan mereka terjejas disebabkan COVID-19. Jadi kerajaan membantu mereka mengelak dari bankrupt dengan memberi kontrak. Jadi kontrak ni saya tak tahu cara diberi, ada ke tender ke negotiate ke, tetapi 54 kontraktor ni diberi kontrak kerajaan oleh Kementerian Kewangan untuk membantu mereka dari mengelak menjadi bankrupt. Dan ini tidak kena-mengena dengan Muhyiddin Yassin ataupun Jabatan Perdana Menteri. So yang kata 300 juta yang terjumpa di dalam akaun bank Parti Bersatu apabila SPRM membeku atau merampas akaun bank tersebut, tidak timbul dah. Sebab yang ada dalam bank hanya 20 juta, tak ada 300 juta. Jadi mana mari cerita SPRM terjumpa 300 juta di dalam akaun bank Parti Bersatu, padahal hanya ada 20 juta. Dan cerita ni dimulakan oleh Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim bertanya, mana mari 300 juta ni? Macam mana boleh dapat 300 juta? Begitu banyak duit di dalam akaun bank Bersatu. But now, kita sudah mengetahui tak ada 300 juta. Hanya 20, which is sikit lah. 20 juta is nothing for a national political party itu. Kalau nak kira, sikit sangat. Tapi bermaknanya cerita ni datang dari Anwar Ibrahim. Dan cerita ni juga dilapor oleh Akhbar The Star semalam. Yang fokus penyiasatan ialah 300 juta yang ada dalam bank. So sekarang ni isu 600 bilion, 530 bilion, 92.5 bilion, 3.5 bilion. Cerita tu semua dah tak ada dah. Cerita dia sekarang 300 juta. Dan 300 juta pun yang sebenar tak ada. Dalam bank hanya 20 juta. Dan kononnya 10 kontraktor telah memberi kickback atau rasuah. Sekarang ni bukan 10, 54. Dan kontraktor ni diberi projek atau kontrak oleh Menteri Kewangan. Dan Perdana Menteri semasa tu, Muhyiddin Yassin, tak terlibat langsung, walaupun dia orang nak pas tugas ni kepada Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin tolak, dia reject. No, kata dia tak mau masuk campur. Biar Menteri Kewangan yang buat keputusan dan bawa ke kabinet untuk kelulusan kabinet. Jadi maknanya Muhyiddin Yassin cuci tangan lah, tak mau langsung. He doesn't want to have his fingers in the pie. Biar dia tak terlibat langsung dalam isu ni. Bagus juga. Sebab sekarang ni siasatan SPRM tentang 52 kontraktor tersebut bermaknanya melibatkan Menteri Kewangan. Dan Menteri Kewangan akan terpaksa jawablah sebab apa
52 kontraktor ni diberi projek, and apa kriteria dia dan siapa meluluskannya, siapa yang menentukan 52 kontraktor. Yang saya tahu, kontraktor yang berdaftar dengan kerajaan puluh ribu, tens of thousands. Kalau kelas A, tak tahulah kelas A tu, saya pun tak tahu the latest figure, tapi kelas A pun ramailah. Tapi sebab apa 52 ni yang dipilih, itu yang SPRM nak tahulah, whether ada something wrong, udang sebalik batu ke whatever lah. Tapi whatever it is, nothing to do with Muhyiddin, nothing to do with Parti Bersatu. Tidak ada langsung arrangement ataupun deal di antara kontraktor tu dengan Muhyiddin atau Bersatu. So maknanya penyiasatan yang diteruskan oleh SPRM ni berdasar kepada kenyataan Anwar. Anwar dah umum. Ini kesilapan besar Anwar. Dia umum kata akaun bank Parti Bersatu dibeku dan terjumpa, discovered 300 million di dalam bank, tapi tak ada 300 million. Dan kononnya 10 kontraktor tu pun tak ada. Kalau nak kira is 52 bukan 10. Dan kontraktor yang diberi projek tu tak kena-mengena dengan Jabatan Perdana Menteri. It was done entirely by Ministry Finance, and PMO, Prime Minister's Office, was not involved at all. So benda ni dah backfire. Oleh kerana maknanya dia orang nak tolong cover lah. Kalau tak, malulah Anwar. Perdana Menteri duk umum benda yang karut. Perdana Menteri duduk sebab fake news. Nampak sangat yang Perdana Menteri ni haprak. Memang pun dia haprak. Tapi ini membuktikan yang dia haprak. So now to save face for Anwar, padahal kalau nak save face for Anwar, banyak lagi benda lain yang dibuat tu. Beratus-ratus lagi benda tak senonoh yang Anwar buat. Tapi because ini yang the latest, iaitu Muhyiddin terlibat dengan jenayah rasuah melibatkan 300 juta yang terjumpa di dalam akaun bank Parti Bersatu. So all that has been shot down. Maknanya Anwar ni fitnah. Anwar ni mengarut. Anwar ni menyebarkan cerita dongeng ataupun fake news. So nak tutuplah kemaluan Anwar, kenalah SPRM buat sesuatu biar nampak macam there is something to be investigated, padahal entirely nonsense. Assalamualaikum, salam sejahtera.